Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai puasa sunat Isnin dan Khamis. Puasa sunat Isnin dan Khamis adalah amalan sunat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan banyak keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya, seperti puasa-puasa sunat yang lain, khususnya Isnin, di mana hari Rasulullah SAW dilahirkan dan diturunkan wahyu kepadanya, dan juga bahawa hari Isnin dan Khamis adalah hari di mana amalan seorang hamba diangkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, "Tu'radul a'mal yaumul Itsnin wal Khamis, fa ahibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im." Yang bermaksud, amalan dibentangkan pada hari Isnin dan Khamis, maka aku lebih suka amalanku dibentangkan ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Terdapat banyak kelebihan melakukan amalan puasa sunat Isnin dan Khamis. Di antaranya ialah ia adalah sunnah Nabi SAW, dan sesiapa yang mengamalkannya pasti mendapat ganjaran yang besar. Dan yang kedua, mendidik jiwa seseorang supaya bersifat sabar, tahan menanggung kesusahan dan berbagai cabaran dalam menempuh perjuangan hidup. Dan yang ketiga, ia juga tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah kurnia nikmat yang tidak terhingga. Antara hikmah kita diminta untuk berpuasa pada hari-hari ini iaitu amalan kita dibentangkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita dalam kalangan orang yang beriman dan juga orang-orang yang melakukan ketaatan kepadanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada video pendek ini saya berkongsi mengenai perbuatan mempersedakan agama. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perbuatan mempersedakan agama? Maksudnya adalah segala jenis perkataan atau perbuatan yang dapat menjatuhkan martabat agama Islam. Di antara contoh-contoh perbuatan tersebut adalah yang pertama, mempermainkan dan mempersedakan ajaran Islam sama ada melalui lisan atau perbuatan. Seterusnya, memperkecilkan tuntutan agama. Selain itu, bangga apabila melanggar larangan Allah dan juga meninggalkan segala perintah Allah seperti salat wajib 5 waktu, tidak membayar zakat yang difardukan, makan di siang hari pada bulan Ramadan di khalayak ramai. Dan akhir sekali, menghina orang yang bertakwa dan menjunjung perbuatan maksiat. Okey, antara dalil yang di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh menjauhkan diri dari golongan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Badaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Maksudnya adalah, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan, dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia. Suratul An'am ayat 70. Perbuatan mempersedakan agama merupakan dosa besar, bahkan telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi mereka azab amat perit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul An'am ayat 70 juga, "Ulaikal ladzina ubsilu bima kasabu, lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun." Maksudnya, mereka itulah orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman dari air panas yang menggelagap dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Berdasarkan dalil di atas, jelaslah bahawa perbuatan tersebut adalah dilarang dalam Islam, dan Allah juga telah menjanjikan azab yang pedih kepada golongan tersebut. Okey, sebelum mengundur diri, saya akan berkongsi tentang cara menjauhi diri daripada perbuatan mempermainkan agama. Okey, yang pertama sekali adalah taat dan patuh pada perintah Allah dengan bersungguh-sungguh. Seterusnya, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya supaya kesucian agama Islam dapat dikekalkan. Seterusnya, sentiasa mengingati balasan syurga dan neraka. Dan yang terakhir, berhati-hati dan berwaspadalah dengan rakan-rakan yang suka mempersedakan agama. Sekian, itu sahaja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menjaga alam sekitar ataupun menjaga kebersihan ialah satu perkara yang dituntut ataupun yang digalakkan di dalam agama Islam. Seperti mana kita menjaga kebersihan, iaitu satu perkara yang dituntut dalam agama Islam. Kepentingan menjaga alam sekitar ialah, yang pertama, alam sekitar ialah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang di mana kita dapat melihat kekuasaan Allah ataupun tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat
ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu alam sekitar. Yang kedua ialah kepentingan ataupun keperluan manusia hidup itu ialah bergantung kepada alam sekitar, di mana kehidupan manusia ini merangkumi alam sekitar. Alam ialah satu perkara penting yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup. Sebagai seorang Muslim, kita haruslah mengelakkan diri ataupun menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang membawa kepada pencemaran alam. Pencemaran alam berkait rapat ataupun merangkumi segala bentuk pencemaran seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi, pencemaran tanah dan sebagainya. Faktor berlakunya pencemaran alam ialah sikap tidak bertanggungjawab sesetengah pihak. Yang kedua ialah sikap ingin mengeruk keuntungan dengan cepat. Tiga ialah tidak ada kesedaran dalam diri dan sifat bertanggungjawab untuk memelihara alam. Yang keempat ialah tidak ada penguasaan undang-undang yang ketat ataupun yang berterusan oleh pihak yang berkuasa. Langkah mengatasi berlakunya pencemaran alam ialah yang pertama, memberi kesedaran kepentingan menjaga alam. Yang kedua ialah menyediakan kemudahan untuk menjaga kebersihan alam. Yang ketiga ialah mengadakan gotong royong membersihkan kawasan. Dan yang keempat ialah menguatkuasakan undang-undang yang berterusan.